سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في رمضان لتمنوا أن السنة كلها رمضان. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Muslimin, muslimat, mu'minin, mu'minat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pada pagi ini seperti biasa kita berada di majlis kuliah mingguan paksi kita di kawasan Kerian di Bandar Baru. Pada pagi ini saya diberi amanah untuk mengendalikan program pada pagi ini, walaupun asalnya nak bercuti pagi ini. Walau bagaimanapun di atas dua faktor. Yang pertama sekali untuk menunaikan tanggungjawab kita sama-sama untuk menghayati Ramadan, dan yang kedua kalau 3 bulan habis dah dari mana mengajar dah. Dah 2 bulan saya tak boleh hadir dalam kuliah ini berdasarkan beberapa faktor sebab. Jadi pada pagi ini saya cuba seperti mana yang telah dimaklumkan tadi bahawa dalam bulan ini mungkin kita dalam kuliah Ihya Ramadan, saya nak membawa muslimin muslimat berlayar sama-sama dengan saya, ataupun nak menuntun satu khutbah Nabi SAW yang begitu panjang pada pagi ini. Saya pun tak pasti apa yang saya nak nyatakan pada awal tadi. Saya nak sebut seperti mana apa yang telah pun saya kemukakan pada kuliah tahun lepas, apa syarat, apa sah, apa batal. Tapi saya ingat mungkin ada di kuliah-kuliah yang lain mungkin. Tapi insya-Allah saya akan sentuh juga sedikit sebanyak berkenaan perkara-perkara yang mungkin nanti insya-Allah perlu. Pada pagi ini saya nak membawa satu hadis yang diriwayatkan oleh Salman Al-Farisi berkenaan dengan khutbah Nabi SAW yang panjang lebar, satu muka surat ni. Itu dia, satu muka surat ni. Bagaimana Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu berkata, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi akhir yaumin min Sya'ban. Kata Salman, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi khutbahnya pada hari terakhir bulan Sya'ban. Kena buat pagi ni kot. Kena buat mudah-mudahan. Kalau hari ni dah hari terakhir Sya'ban kita, mungkin esok satu Ramadan mungkin, tapi hari ini kita tak payah dengar penyimpan mohon raja-raja dah. Tengok kalender pun tahu dah. Baik.
cara penetapan Ramadan ni banyak sebab. Banyak sebab. Yang pertama sekarang sebab melihat anak bulan Ramadan yang akan hari ini akan diteropong tengok pada petang ini. Esok hari ini Sabtu. Allah Akbar. Hari ini dah tengok. Hari ni dah tengok. Hari ni dah tengok, malam ni dah tengok. Baik, hari ni berapa Syaban? 28. Oh, ini 28, bukan 29. Baik. Bagaimanapun tak apalah. Ada dua sebab. Yang pertamanya, apabila lihat anak bulan pada hari 29 hari bulan, nampak anak bulan Syawal. Yang keduanya cukup bulan Syaban 30 hari bulan. Sekiranya tak nampak kelihatan anak bulan. Yang ketiga, mungkin itulah yang digunakan pakai pada hari ini apabila kita mempercayai hisab yang telah dilakukan oleh Jabatan Mufti negeri masing-masing. Baik. Daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, ya ayyuhan nasu qad adallakum syahrun 'azimun mubarak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai manusia seluruhnya, sesungguhnya akan menaungi kamu satu bulan yang amat agung. Nabi kata syahrun azim. Yang Tuan Agung dipanggil Malik A'zam, yakni syahrun azim, satu bulan yang agung. Bagaimana keagungan bulan ini? Seperti mana yang dinyatakan oleh Nabi, kalau orang tahu kata Ramadan ni cukup bagus, mau nak setahun tu Ramadan. Itu dia. Itu hadis yang diriwayatkan daripada At-Tabarani dan Ibn Khuzaimah di dalam sahihnya. Kata Nabi, kalaulah manusia ini tahu apa yang ada kelebihan rahsia Ramadan, nescaya manusia itu akan memohon kepada Allah bahawa keseluruhan tahun itu Ramadan. Baik. Yang mana dalam bulan ini kita tahu, yang pertama di antaranya kata Nabi SAW, dan kita pun selalu dengar, bagaimana pada bulan ini daripada satu hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, iaitu apabila dibuka pintu-pintu syurga. Hari ini saya bukan sekadar nak menyebut, bahkan saya nak sebut juga di mana tempat ambilannya, sekadar yang saya mampu. Hadis riwayat Abu Hurairah daripada hadis Bukhari dan riwayat Bukhari Muslim. Hadis ini hadis yang masyhur di kalangan masyarakat kita, di mana pintu syurga dibuka, pintu neraka ditutup, syaitan diikat. Itu maknanya kita faham. Baik, itu kalau kita tahu bahawa hebatnya, agungnya bulan ini. Bagaimana juga keagungan bulan ini dinyatakan oleh Nabi SAW dalam satu hadis riwayat Abu Hurairah. Riwayat Abu Hurairah daripada Imam Muslim. Nabi kata, Ramadan ila Ramadan mukaffiratun ma bainahuma idza jutunibatil kabair. Hadis ini menceritakan tentang kelebihan di antara dua ibadah yang dilakukan. Dua ibadah yang sama dilakukan. Rupanya kita disuruh melakukan satu-satu ibadah itu
secara berulang-ulang kerana ianya menjadi penebus dosa, seperti mana dalam hadis ini tadi. Ya, dalam hadis ini juga dinyatakan di antara sembahyang dengan sembahyang, di antara Jumaat dengan Jumaat, ya, di antara umrah dan umrah, di antara Ramadan dengan Ramadan, itu menjadi penebus dosa, kifarat kepada dosa yang telah dilakukan. Inilah kelebihan bulan Ramadan. Ya, ibadah yang kita lakukan itu menjadi kifarah, ataupun dalam bahasa Arabnya kafarah. Kita kata kifarat, bahasa Arabnya kafarah. Kafarah menjadi kafarah dosa yang telah kita lakukan. Baik. Hadis yang ketiga, bagaimana kita nak melihat bahawa Nabi SAW memperlihatkan kepada kita tentang kelebihan bulan Ramadan yang agung ini, yang mana dalam satu hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim juga daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Nabi dalam satu hadis yang dikatakan hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala mengganda-gandakan amalan kecuali puasa. Bukan puasa ni tak ada ganda, bahkan gandaannya tidak boleh dikira dan dinilai, dibilang lagi. Gandaannya itu tidak diketahui banyaknya. Yang lain tu tahu amal ibadah 10 kali ganda. Okay. Ada yang hingga Allah Subhanahu wa taala sebut 700 kali ganda. Tetapi puasa Allah Subhanahu wa taala tak sebut gandaannya, kerana dia berganda-ganda, tidak terkira-kira, tak terkira banyaknya. Macam mana banyaknya tak kira, kan? Kalau buah durian boleh kira, kan? Boleh durian, beli durian boleh kira. Beli beras seguni suruh kira, tak ada siapa nak kira. Banyak mana beras itu sebiji-sebiji, gila kan suruh kira. Ibaratnya beginilah, seolah-olahnya puasa yang Allah Subhanahu wa taala nak kurniakan kepada kita. Ya. Selain itu juga diberi kepada kita berbagai lagi hadis-hadis yang bergemarkan kita untuk melakukan ibadah ini, yang dikatakan bahawa kita akan mendapat dua keistimewaan, kegembiraan. Farhatani lis-shaimi farhatani. Dua kegembiraan bagi mereka yang melakukan puasa. Kata Nabi SAW, farhatun 'indal fitri. Sekali ataupun yang pertama kegembiraannya iaitu apabila seseorang itu berbuka. Apabila kita atau lapar, orang bagi makan, Allah umpama mengantuk disorongkan bantal. Umpamanya begitulah, kita lapar diberi pula kita makan, Masya Allah. Tetapi kalau kita melihat daripada sudut yang lain, kita kena mengingat. Selalunya kalau orang bagi benda kepada kita, kita ingat, kan? Orang tu bagi kepada kita, kita sedap sakit sangat ni, sakit sangat. Orang bagi ubat kepada kita, baik. Allah, kita ingat orang tu sampai bila-bila. Walaupun lupa, tapi sakit ingat pula. Kat mana? Atau nombor telefon Haji Mat tu kat mana? Tahu? Ni sakit pula ni. Dah 15 tahun tak sakit. Telefon kawan tu pun dah. Jangan tak ada, pindah tempat lain. Baik.
Jadi kita lapak-lapak ni Allah Ta'ala kata boleh makan dah. Allahu Akbar. Ya. Dan kalau kita perhatikan, hari ini kita menahan kelaparan kerana dia. Baik. Sebab itulah kalau kita perhatikan, Allah Subhanahu wa Ta'ala kebiasaannya setiap amal ibadah akan diberi ganjarannya seperti apa yang kita terima. Apa yang kita buat, itulah yang kita terima. Kegembiraan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala beri gandaannya. Wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Dan kegembiraan yang kedua ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaulah bertemu dengan Allah ni seronok, gembira, kekasih bertemu kekasihnya. Begitulah umpamanya. Tidak seperti tuan ataupun hamba yang bertemu tuannya, ataupun pegawai akan bertemu pengarah. Ni pengarah panggil siap. Why 3 kali tak boleh jawab dah. Why pertama boleh jawab lagi, why kedua boleh jawab, why ketiga tak boleh jawab dah. Yang tu. Ini juga yang kalau kita lihat sebagai perangsang kepada kita bahawa ni Allah Subhanahu wa Ta'ala beri kepada kita. Bahkan Allah labelkan hari ini mulut busuk lebih baik daripada kasturi. Gitu. Mulut busuk kerana diam. Kerana diam. Bukan mulut busuk tu bubuh petai bagi busuk lagi. Bukan. Kata para ulama, bukanlah maksud mulut busuk ini kita disuruh membusukkan mulut. Bagi busuk pula mulut tu. Macam mana? Wallahu a'lam. Tetapi busuk mulut ini terjadi secara tabi'i. Orang panggil hari ini semula jadi. Dengan seseorang itu tidak melakukan apa-apa aktiviti mulut. Aktiviti mulut ni kalau kita bercakap, kita makan, apa semua dia tak bau. Tapi lama-lama dia diam. Puasa. Bila puasa ni mulut nak puasa. Tambah-tambah hati nak puasa. Kerana kata Nabi, kata para ulama, Allah Subhanahu wa Ta'ala nak menumpulkan dua keinginan zahir dan batin kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala nak menumpulkan dua keinginan. Dua-dua keinginan ni kalau kita buat batal puasa. Batal puasa ataupun makruh puasa. Yang pertama makan. Yang pertama makan. Cukup teringin dah buat makan. Sebab itu hari pertama belum hari Ramadan, dia habaq dah. Bersama babas 1,000 satu rasa ke apa? 1,000 rasa. Buatlah resepi itu, buatlah resepi ni 10 tahun lepas tak pernah habis-habis resepi itu, ada saja. Mari saya pergi ke mana tahu. Dalam seminggu pun saya jumpa satu iklan daripada Pizza Hut. Mereka akan buat apakah untuk buka Ramadan, ayak sebenar bubuh ayat sebenar bubuh limang, bubuh Allahu Akbar susu, bubuh gagak, macam-macam. Itu saya fikir hari ni, tahun ni pergi pasar Ramadan, apa ada ayat baru yang kita akan jumpa. Orang nak fikir ni, orang nak fikir apa dia nak buat sesuatu yang baru. Ayat apa? Kan ayat Bandung itu ayat 30 tahun habis dah season. Dia upgrade sikit, dia bubuh apa dia, Bandung cincang. Dia bubuh cincang. Kan?
Itu apa pula? Banjuk, tak tahulah, ikutlah, tengoklah tahun ni ada lah suatu yang baru. Kan? Itu dia. Yang pertamanya yang tu, nak menumpulkan keinginan zahir ataupun keinginan anggota lahiriah kita. Sebab itulah kalaulah kita beri kepada dia di siang hari, batal puasa. Batal puasa. Makan, kita batal puasa. Baik, yang kedua yang disebut sebagai makruh, umpama mencium bau-bauan, merasa makanan, yang ini, menyentuh perkara-perkara yang bila kita sentuh jadi seronok, itu. Suami isteri jangan bersentuh-sentuh bulan Ramadhan ni. Tengok, Nabi SAW cium isteri dia. Sahabat nampak dah Nabi nak cium, pakak-pakak nak cium lah. Nabi kata, ana amliku li nafsi, aku boleh jaga, protect diri aku. Aku boleh jaga diriku. Amlik maknanya aku boleh menjaga, memilik diriku. Maknanya aku boleh protect diriku. Itu dia Nabi SAW. Sebab itu dalam perbincangan para ulama, perkara yang makruh di dalam ketika berpuasa, iaitulah mencium isteri contohnya. Begitu. Ini contoh-contoh. Mendengar, ini semua juga makruh. Kan? Selamat Hari Raya, amat jaiz. Kalau lalu di Long Wan, esok dia keluar dah Selamat Hari Raya. Itu dia. Kemarin saya pergi Barbutang ke Tenaga Kerja, lalu di Long Wan tu tengok, dia ada jual apa dalam tu, ada jual nasi kan? Jangan kata kau perempuan. Ada jual kari pak pada Long Wan. Kan? Ini dia. Itu mata, kan? Dengar. Jadi kurangkan dengar perkara-perkara yang walaupun perkara itu yang harus, yang haram tak boleh lah. Kan? Mendengar perkara-perkara yang harus, yang menyeronokkan, dikurangkan. Jangan. Bukanlah lepas bulan Ramadan tu dia suruh buka pula, kan? Dia buka dah, bukan. Tetapi kebiasaannya, kalau orang yang tersasar pun lepas ada sebulan madrasah Ramadan ni, dia jadi kurang sikit. InsyaAllah. Kalau tak ada Ramadan, kita ni tak tahu. Lagi banyak orang putih manis, darah tinggi, lagi banyak dosa mata, lagi banyak dosa telinga, lagi banyak. Jadi menyentuh, mendengar, melihat, merasa, mencium, yang ianya menaikkan keseronokan kepada diri kita, ianya patutlah dijauhkan. Patutlah dijauhkan kerana dia telah dianggap sebagai menyimpang daripada hikmah disuruh kita berpuasa. Baik. Yang keduanya, dalam ibadah puasa ni Allah Subhanahu wa taala sebut dalam satu hadis, ya ma'syaras syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Wahai pemuda-pemuda, sesiapa yang ada di kalangan kamu mempunyai wang yang cukup untuk diberi sebagai mas kahwin, berkahwinlah. Nabi kata, fa innahu aghaddu lil basar. Kahwin ni akan menumpulkan pandangan, akan memejamkan pandangan. Wa ahsanu lil farji, yang mana dia akan menjaga kemaluan seseorang. Nabi SAW kata begitu. Cuma kita ajalah mas kahwin tu jangan ditinggi-tinggikan. Bukan maksud tinggi tu RM80 tu nah. Yang tu sikit sangat, RM80 nak beli apa?
1 gram emas pula ni 150 ke apa? Saya pun lama dah tak tengok emas. Berapa? 137. Jatuh sikit kan? Jatuh sikit. Masa jatuh ni lah kena beli. Ustaz Mat kata baru untung. Gitu. Tak lagi nak tunggu dia naik. Itu bomnya kan? Kan? Saya nanti lakuk lepas Ramadan ni lah kita cerita balik. Basement 20%. Baik. Di atas apa ni untuk menumpulkan syahwah, apabila Nabi SAW sebut sesiapa yang tidak ada keuangan maka hendaklah dia berpuasa. Fa innahu lahu wija, kerana dia yakni puasa itu menjadi pendinding. Wija ni maknanya perisai bahasa kita kepada perkara-perkara ini. Baik. Oleh itu Allah Subhanahu wa taala nak melihat puasa itu nak boleh menumpul dua keinginan yang merosakkan manusia. Nak merosakkan manusia. Bahkan kata Nabi SAW, sesiapa yang menjamin boleh menjaga lubang yang di antara dua tulang, ini dua tulang rahang dan anggota yang di antara dua celah kakinya, maka aku jamin ke syurga. Ini dia. Ini maknanya kalau kita lihat Nabi SAW suruh jaga perkara-perkara. Apabila makan banyak, dia akan menaikkan keinginan nafsu kita. Kan? Kalau minyak wangi saja tak lagi. Minyak wangi dia bubuh kepada seorang wanita yang cantik jelita, putih melepak. Tak tahu mana katakan. Kan? Suara bagai bulu perindu. Macam mana tak? Kan? Bubuh di situ, bubuh minyak wangi di situ. Dia lalu tu, dia boleh tarik perhatian. Dia boleh tarik perhatian mata, perhatian hidung. Dia nak dengar pula. Suara garau kan, suara lembut kan, sebagainya. Kan? Oleh itu kaki pi. Assalamualaikum, tak jawab dosa. Jangan kata gitu. Lama-lama bersentuh-sentuh pula. Kata Suhaimi Mio Hasan, pandang-pandang, jangan pegang-pegang. Baik. Itulah maknanya akan berlaku. Lawak sikit. Lawak sikit. Kan tak melawak sekali lagi. Dia kata hari ni mengaji stres lah. Serius dia Ustaz hari ni. Ustaz nak marah kat siapa? Gaduh dengan bini ke? Tak gaduhan. Baik. Yang kedua, Nabi SAW sebut, wahai manusia, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menaungi kamu dengan satu bulan yang agung, lagi cukup memberi keberkatan. Baik. Di dalam satu hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh At-Tabarani daripada Ubadah bin Samit, bagaimana Nabi SAW menjelaskan kepada kita tentang bulan Ramadan yang berkat itu dengan beberapa sebab. Yang pertama kata Nabi, atakum Ramadan syahrun barakah, syahrul barakah. Nabi kata kamu telah didatangi satu bulan yang berkat, yaghsyakumullahu fihi fayunzilur rahmah. Yang pertamanya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang ni yang dikatakan barakah. Berkat ni apa? Berkat ni hari lain tak sama dengan hari Ramadan, tak sama dengan hari-hari lain. Dan begitu, dia lebih sikit daripada yang lain.
Berkat kata para ulama nampak sama tapi dia lebih. Nampak sama tapi dia lebih kualiti. Kan? Kain ni dengan kain ni harga lain. Yang ni, oh yang ni buatan Cina, yang ni buatan Jepun. Tu dia lain. Nampak sama. Kan? Begitulah contohnya. Kualitinya berbeza. Baik, yang pertama, apa kualiti yang dikatakan berkat ni kualiti lah, lebih berkualiti orang panggil ni. Kan, yang pertamanya rahmat. Yang kedua, wa yahuttul khataya. Allah Subhanahu wa taala mudah-mudah nak menghapuskan dan nak menggugurkan segala dosa yang dilakukan. Ni je. Menggugurkan atau mengurangkan kadar dosa. Kalau dosa besar, dia jadi kecil sikit. Dia jadi sederhana, kecil sikit tu, kecil dengan apa? Hak tu dia jadi kurang besar. Betul. Macam tu cerita dia. Yang ketiga, wa yastajibu fihi du'a. Doa diperkenankan. Kerana Ramadan Allah perkenankan doa. Itu dia. Ini yang ketiga. Yang keempat, yanzurullahu ta'ala ila tanafusikum fi. Allah seronok melihat hambanya berlumba-lumba di dalam bulan Ramadan. Berlumba-lumba dalam bulan Ramadan. Dalam semua pakat berlumba. Semua pakat nak baca Quran, nak tadarus Quran. Itu dia. Orang perempuan lebih banyak kena buat tadarus Quran. Sebab orang perempuan kadang-kadang dia tak boleh baca Quran lagi. Tapi kadang-kadang minta maaf kita orang lelaki pula. Bila orang perempuan dia tahu ada dia punya masa tak boleh baca, dia ambil kesempatan. Kita yang tak ada masa yang boleh halang kita jadi leka. Jadinya biasanya begitulah. Asalnya selalunya begitulah. Kan? Baik, buatlah halaqah Quran untuk kita sama-sama nak perbetulkan, nak pelokkan. Tapi tak tahulah. Saya 2-3 tempat juga kuliah muslimat. Bulan puasa cuti. Saya nak kata pun segan nak kata. Tapi hari ni nak kena kata, kena buat. Jangan duk tinggal terus. Tukar masa je mungkin. Tukar masa. Tapi tak payah tukar masa pun tak apa. Kopi 3 keluar-keluar tu jengui-jengui kepala berlambak orang jual kuih. Kan haruskan buat kuih dah pun. Jarang-jarang buat kuih. Tak apalah, hari-hari lah buat kuih. Kita kata hari tu ya pergi beli kuih. InsyaAllah. Buat kuliah juga untuk ihya Ramadan. Kita yang bagi sedekah tu bulan Ramadan kat ustaz lebih tinggi nilainya daripada hari biasa. Hari biasa. Itu dia. Fikir macam tu sama. Yang kita dengar ni pun lebih, yang kita ajak pun lebih. Ikhlas, mudah-mudahan Allah bagi kepada kita, mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Kadang-kadang saya takut juga. Pakat berlumba nak cepat sampai mayat. Tak dapat RM4 ke nak semayang apa. Saya lama dah tak pergi mayat. Sebab orang marah kat saya. Usah panggil lah ustaz. Bukan kita tak terima, orang bagi kita terima. Kadang-kadang kita sentuh RM4 tu ikhlas. Orang yang bagi tu ikhlas nak bagi, nak tolong. Kita yang ambil tu, orang ambil tu tak apa lagi. Kan? Masa semayang tu tadi. Baik. Wa yubahi bikum malaikatah. Wa yubahi bikum malaikatah. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berbangga dengan kita. Ketika mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada malaikat, dia berbangga. Kerana
Malaikat ni lah yang protes, seolah-olah protes kepada Allah apabila Allah Subhanahu wa taala nak jadikan manusia ini menjadi khalifah. Kamu tengok malaikat, dia kata, yang mana aku ciptakan mereka dengan nafsu. Boleh tinggal nafsu bulan ini, tak makan macam hampa, lebih kurang. Tak minum macam hampa. Tidak ada keinginan hawa, ada keinginan syahwat. Nak bersama isteri, nak bersama suami, baru kahwin, baru 2 minggu. Hari ni mana? Alhamdulillah. Tetapi na'udzubillah, hati-hatilah di jalan raya Ramadan. 2 bulan puasa, mendekati gerbang 2 bulan puasa. Dia bukan sekadar sebulan, tapi dia kena puasa 3 bulan Ramadan. Orang yang buat macam ni, dia kena bersegera untuk, dia kena cepat-cepat untuk qada. Kalau jadi orang tua tak apa dah. Kisah mana seorang tua di zaman Nabi yang jadi begitu. Nabi kata, kamu merdekakan hamba. Saya mana ada hamba ya Rasulullah. Kalau gitu puasalah 60 hari. Saya tua dah Rasulullah, tak larat nak puasa dah. Kalau gitu bagilah berah lah istilah kita, 60 orang, 60 jupak kepada fakir miskin. Siapa lagi ya Rasulullah? Akulah paling miskin sekali. Ya tak ya, Pimai tang tu, bagi kat dia. Yang tu lah kita buat di pondok. Apa dia? Pidia puasa, pidia sembahyang. Kita tolak mai, dia bagi kita balik. Yang tu kena pinjam panjang perbincangan. Kalau tuan-tuan boleh tengok dalam kitab Irsyadul Ibad karangan Tuan Minang berkenaan dengan fidyah puasa dan sembahyang, boleh perhatikan di situ. Tuan Minang menceritakan tentang dia berbincangkan proses sebelum kematian, semasa kematian dan selepas kematian, dan apa yang perlu dilakukan oleh orang hidup kepada orang yang mati. Di dalam kitabnya Irsyadul Ibad. Tak mahal harganya, bukan RM20, mungkin RM1 2 saja harga kita. Tapi nak baca dia kena cari tuk buku yang bernilai 2 juta baru beli. Masalah nilai tak 1 juta apa. Sebelah ni 50 ekor unta, belah ni 10 ekor unta, belah ni tidak, tak berapa juta kan. Ya, baik. Baik. Itu maknanya yang dinyatakan oleh Nabi SAW di dalam hadis riwayat At-Tabarani daripada Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu, menceritakan bagaimana Ramadan itu adalah satu bulan yang berkah. Baik. Kata Nabi, syahrun fihi lailatun khairun min alfi syahr. Bulan yang padanya ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Semua kita tahu yang ini. Baik. Iaitu malam Lailatul Qadar, yang mana Nabi ajak Aisyah baca doa. Apa doa dia? Tok Imam tu hafal, kami tak hafal, tak ui. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sukhtika sakhatika. Mana-mana pun tak apa. Sukhtika ataupun sakhatika wan nar. Baik.
Ini doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Baik, ada satu amalan Pak Da'i. Tahu Pak Da'i? Tak kenal seorang pun dalam ni Pak Da'i. Saya pun tak bisa jumpa. Saya bisa mengaji kitab dia aja. Baturatul Amani nama kitab ni. Baturatul Amani. Kitab ni kalau kita di pondok kitab Jawi mengaji tauhid, siapa yang mengaji tauhid, kitab Jawi ni lah kitab yang agak boleh katakan tahap universiti lah kalau di pondok. Kitab ni memang payah. Itulah nama pengarangnya, orang Pak Da'i. Pak Da'i ni dia buat, dia wallahu alam, daripada ada satu amalan dia untuk nak mendapatkan malam Lailatul Qadar. Yang ni saya tak bagi sini. Yang ni kena main tak tahulah, main pondok jenuh pula, main mall jenuh saya. Nanti bila saya sempat, wallahualam, mungkin tak sempat sehari dua ni. Ada rumah saya tapi tak. Baik, amalan ni dilakukan oleh Pak Da'i. Ada satu bentuk amalan untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Dibaca sehari 10 kali hingga malam ke-20 hari bulan. Ya kan? Macam tu amalannya. Saya nak abang tu dulu. Baca dia bukan 1, bukan 2, bukan 3, bukan 4, bukan 5, bukan 6 ayat. Ya, gitu. Ada beberapa ayat yang perlu kita baca. Amalan yang dilakukan oleh Pak Da'i. Amalan ini telah ditulis oleh Tuan Guru Haji Zakaria bin Awang Besar yang telah meninggal dunia minggu lepas. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tahu ke meninggal? Tak tahu. Seorang pula hilang. Zakaria yang ada radio Kedah ke apakah, dan meninggal dunia baru ni. Hari saya tak pasti, tak ingat hari apa. Tapi minggu lepas dia dah meninggal. Dia ada menulis dalam kitab dia amalan-amalan harian yang ditulis oleh Syekh Zakaria ni. Baik. Saya sedang mengkaji sebenarnya. Saya sedang mengkaji kerana kadang dalam amalan itu dia menyeru, dia memanggil malam Lailatul Qadar. Dia panggil, dia panggil malam Lailatul Qadar. Baik, dia bercakap dengan malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar, mailah ke aku. Dia cakap dengan, bolehkah bercakap dengan malam Lailatul Qadar? Jadi saya sedang mengkaji, tetapi saya teringat kepada satu kisah bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala mencipta makhluknya yang kedua, iaitu qalam. Allah kata kepada qalam, wahai qalam, tulis segala takdir makhluk-makhluk di dunia. Qalam bercakap, "Mada aktub?" Aku nak tulis apa? Gitu. Jadi maknanya kalau kita perhatikan di situ, maknanya ciptaan Allah ini ada derianya. Ada derianya. Malam, siang, contohnya. Wallahu a'lam, pokok. Okey. Qalam. Qalam tak qalam? Qalam, pen. Baik. Itu di antara yang saya buat kajian setakat ni lah. Baik, kata Nabi lagi, syahrun ja'alallahu siyamahu faridatan wa qiyama laylihi tatawu'a. Bulan yang Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan siangnya berpuasa secara wajib dan malamnya yang mendirikan malamnya itu sunat. Maknanya siang malam ada program.
ada program. Malam kita qiyamul lail, sunat dia kata. Puasanya di siang hari wajib. Tu panjang lagi, tak lagi ni tak habis. Berapa dah tahu? Man taqarraba fihi bi khaslatin min al-khairi kana kaman adda fariidatan fi ma siwahu wa man adda fariidatan fihi kana kaman adda 70 fariidatan fi ma siwahu. Sesiapa yang melakukan taat, sesuatu kebaikan, seolah-olah ketaatan dan kebaikan itu seolah-olah satu kefarduan yang telah ditunaikan. Dan sesiapa yang menunaikan satu kefarduan, seolah-olah dia telah melakukan 70 kefarduan. Ini hadis riwayat yang saya sebut tadi oleh Ibn Khuzaimah di dalam sahihnya. Jadi kadang-kadang orang kata, ya betul kan ni, buat pahala, buat hak sunat dapat wajib, buat wajib dapat 70 wajib. Betulkah tak betulkah? Ini bukan kerja kita. Yang penting Allah Subhanahu wa ta'ala gedungnya itu tidak terhingga banyaknya, kan? Pemenderhaan Allah Subhanahu wa ta'ala itu tak ada penghujungnya, tak ada penghujungnya. Gitu. Ilmu kita ni umpama air yang menitik daripada jari yang kita celup ke laut. Itu dia ilmu kita. Pengetahuan kita tahu mana, Allahu a'lam. Kata Nabi lagi, wa huwa syahrus sabr was sabru thawabuhul jannah. Dia ini dikatakan sebagai bulan kesabaran, dan sabar itu pula ganjarannya syurga. Jadi bulan Ramadan ni sabar, kan? Orang kata pun sabar, orang marah pun sabar, kan? Orang tak bayar hutang pun sabar. Sabar, kan? Kan? InsyaAllah kesabaran itu diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa syahrun juzadu fi rizqil mu'mini fi, bulan yang ditambahkan padanya rezeki orang beriman. Rupanya rezeki orang beriman dalam bulan puasa ni bertambah. Kami di pondok berlambak orang tambah, macam-macam beras dah. Sampai saya tak berani nak ambil, takut beras video ke apa kan. No? Apalah, saya nak cerita lain tu, nantilah. Satu masa nanti insyaAllah kita cerita tentang video insyaAllah. Baik. Man fattara fihi sa'iman kana maghfiratan lidunubihi wa itqa raqabatihi minan nar. Sesiapa yang memberi makan orang yang berbuka adalah keampunan kepada dosanya dan kemerdekaan tengkuknya dari neraka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang yang datang bertemu Nabi, cerita, aku dengar ya Rasulullah, kamu sebut orang yang memberi makan kepada orang yang berbuka diberi pahala orang yang berbuka, orang yang berpuasa. Astagfirullah. Baik, saya tak ada apa ya Rasulullah, ya? Apa saya tak ada. Lalu Nabi SAW menyatakan, bersedekahlah kamu dengan sebiji tamar, atau seteguk air, ataupun susu yang telah dicampur air. Maknanya kalau tak ada, Allah susu kacang soya, bubuhlah ayak banyak-banyak sikit, biar tak kawan.
tahu, tak kira dia nak buka tu, dia tengok tu, dia tak buat, tak budi dah. Nak cerita bukan nak cerita tu sangat. Nak cerita maknanya apa sahaja boleh buat, walaupun sedikit, seteguk ayat, kan? Hari ini mungkin kita tak boleh bagi yang tu kah? Kita pergi cari rumah orang miskin mana, kita tolong bayar kepada dia yang tu lah tu. Kan, tarikh air pula naik, tarikh elektrik pun naik. Lah ni TNB akan kaya bulan ni. Dia akan dapat keuntungan lebih daripada biasa, kerana tarif naik. Bila tarif